yang dimuliakan sidang hadirin hadirat jamaah duha Masjid Balik Tongkat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak puji syukur kita kepada Allah kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayang Allah pada kita. Dan alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada hari ini dipilih kita sekali lagi, diberi kita ruang dan peluang, dan ada masa diberi kita kesempatan untuk kita hadir ke salah satu tempat yang tempat itu menyukakan Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kita. Dan alhamdulillah hari ini kita disampaikan ke 3 Ramadan dan raya sangat. Alhamdulillah, ingat tidur semua. Bukan sengaja, tak sengaja tu. Dan alhamdulillah sampai kedua Ramadan. Dan inilah bulan ataupun hari yang kita tunggu-tunggu, yang telah lama kita mohon pada Allah untuk kita disampaikan ke Ramadan sejak Rajab kan. Kita mohon pada Allah, ya Allah, kau barakahkan aku ya sepanjang Rajab, dan ya Allah, kau berkati aku sepanjang Syaban. Dan alhamdulillah yang kita mohon tempoh hari, sebulan kita mohon, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah kau sampaikan aku ke Ramadan. Jadi hari ini alhamdulillah Allah sampaikan kita ke Ramadan. Diberi kita peluang sebenarnya buat amal. Kalau amal sunat diberi ganjaran pada amal wajib, kalau amal wajib diberi ganjaran pahala macam 70 kali amal wajib pada bulan-bulan yang lalu dan akan datang. Jadi siapa yang hari ini datang ke masjid Setongkat dengan dia letakkan bahawa menuntut ilmu itu wajib, maka datangnya hari ini adalah seperti dia datang di bulan Syaban mengundur ke belakang 70 kali datang. Ini Ramadan. Sekali datang hari ini, Allah ganjari macam 70 kali datang di bulan Syaban ke belakang. Siapa datang sekali hari ini, hari-hari Ramadan, kerana dia meletakkan ini wajib menuntut ilmu ini, maka Allah ganjari macam dia datang 70 kali di Syawal, Zulqa'dah dan bulan-bulan ke depan. Kita tak jumpa ni Ramadan. Ni kita dah jumpa dah ni bulan 1445. Belum ada janji lagi Allah. Tak mungkin lagi kan. Ni benda mungkin. Tiada janjinya Allah untuk kita sampai ke 1446 Ramadan akan datang. Jadi ada baki-baki Ramadan, ada 28 hari lagi. Ini hari yang kedua. Mudah-mudahan kita terus tingkatkan amal kita, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi sebut apa? Dalam hadis sana, man taqarraba fihi bi khaslatin, siapa di kalangan kamu yang nanti di hari-hari itu, hari-hari Ramadan tu, taqarrub, dia nak dekatkan diri dia dengan Allah, bi khaslatin, dengan satu amal sunnah, maka apa dia dapat? Kana kaman adda fariidah fima siwahuma. Tuan-tuan dapat ganjaran apa? Ganjaran macam buat perkara wajib di bulan dulu ni, buat sunat Ramadan. Dan tawaran istimewa Nabi beritahu pada sahabat, wa man adda fihi fariidah, yang saya sebut tadi. Kalau kita letakkan diri kita, hari ni wajib ni belajar ni kan? Kalau kita letakkan kewajiban hari ini, maka apa disebut? Kana kaman adda sab'ina faridah. Apa sab'i? 70. Terimalah hari ini. Dan kita datang sekali Rabu, macam kita datang 70 kali bulan lalu dan bulan akan datang. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan jangan lupa banyakkan doa bila dah sampai Ramadan. Apa nak doa? Allahumma sallimna di Ramadan, Allahumma sallimna di Ramadan. Ya Allah, Engkau sejahterakan, selamatkan aku ya Allah di bulan Ramadan ya Allah. Lagi apa? Wasallim Ramadan lana ya Allah. Engkau jadikan ya Allah bulan Ramadan ini selamat untuk aku. Satu tadi minta kita selamat di Ramadan. Yang kedua minta apa? Jadikan Ramadan itu selamat untuk aku. Mohonlah di Ramadan. Dan sebab apa? Wa taslim
wa taslimhu lana mutaqabbala, wasallimhu lana mutaqabbala, ataupun wasallimhu minna mutaqabbala. Dan ya Allah, ni Ramadan ni taqabbal, kau terimalah ya Allah. Apa aja amal ya Allah yang baik-baik ni kau terimalah. Yang kalau aku buat tak baik ni Allah, kau hilangkanlah yang tak baik. Kalau dulu kita minta sampaikan Ramadan, hari ni dah sampai dah Ramadan, mintalah ya Allah kau selamatkan aku di Ramadan ini. Jadi mudah-mudahan lah. Dan yang kedua, ya Allah, Engkau jadikan Ramadan tu selamat untuk aku. Dan yang ketiga, Engkau terimalah ya Allah apa yang amalan aku di bulan Ramadan. Kita tahu dilipat gandakan gitu. Sebab itu saya pernah sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam merayu untuk sampai ke bulan Ramadan dari bulan Rabiul Awal, bukan Rajab. Nabi cintanya pada kehadiran Ramadan ditunggu-tunggu dari Rabiul Awal, 6 bulan. 6 bulan mohon pada Allah, ya Allah kau sampaikan aku ke Ramadan. Ini Nabi ni 6 bulan Rabiul Awal, bukan Jumadil Awal, Rabiul Awal. Kenapa? Kerana nak sampai di bulan yang tak jumpa ganjarannya dilipat gandakan di bulan-bulan lain. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Allah sayang pada kita, diletakkan kita dalam dakapan Ramadan untuk amal kita dilipat gandakan. Mudah-mudahan dengan kita berada di Ramadan ini, Ramadan jadi jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohonlah sungguh-sungguh apa? Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kau selamatkan aku, kau sejahterakan aku di Ramadan. Wa sallim Ramadana lana, dan selamatkanlah bulan Ramadan untuk aku. Tadi minta selamat dalam Ramadan, dan minta Ramadan tu jadi bulan selamat untuk aku. Dan apa? Wa taslimhu minna mutaqabbala, dan beri kita keselamatan semua. Dan apa amal-amal aku ni ya Allah, Engkau terima lah ya Allah. Kita takut di Ramadan dengan amal-amal kita. Allahu Akbar. Dalam sikit amal kita ya tak. Tapi alhamdulillah, ini jangan risau, amal sikit Allah lipat gandakan kalau wajib. Macam 70 kali tak jumpa, tiada seorang pun yang boleh duduk di kuliah saya dalam tahun 2020 ni, 2020 dah pencen dah 20 tahun 2000. Tak ada pun yang datang di kuliah saya tahun 2024 70 kali datang ada, 70 kali ponteng ada. Tak ada dah. Tak ada yang boleh datang kuliah saya 70 kali, tak ada. Tapi hari ini punya datang macam 70 kali punya datang. Ini Ramadan. Nabi pun berkeinginan, kau sampaikanlah ya Allah aku ke Ramadan, sebab di Ramadan itu. Ini rahsianya Ramadan. Tapi jangan kita tercecer, terlepas daripada dakapan Ramadan yang mulia. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat. Kita duduk seketika majlis ilmu lagi-lagi di bulan yang penuh barakah, bulan maghfirah, bulan pengampunan. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi maghfirah oleh Allah. Mohon jangan tak mohon. Siapa yang tak nak takut tercecer. Dan hari ini kita sambung yang lepas muka surat 54, bawah tu tak selesai yang dua tu, yang 11 dan 12. Kalau kita tengok yang ke-11 dan ke-12, bila kita balik kepada tajuk kecil, sunat bangunkan orang-orang ini. Sunat bukan wajib. Yang ke-11 dan ke-12. Okay. Sunat bangunkan orang ini. Kalau di 9 Zulhijjah yang ke-11, bersama kita di wukuf di Arafah, sahabat kita yang bersama kita dia tidur, sunat bangunkan. Muka surat 51. Baru sepatut cari tak jumpa semua. Ini apa benda cikgu ni? Kak Ina dah kesalahan. Patut tak jumpa. Ingat raya. Dia orang puasa 2 hari, dia dah puasa 3 hari. Tak, saya puasa 2 hari juga hari ni. Allahu Akbar. Semua malu dengan Farudin. Nak cakap salam muka surat, malu. Diam, nyari-nyari. Dia tak jumpa. Muka surat 51. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Kan? Kalau kita tak muka 51, di muka surat 50, atas tu, di bawah kotak kecil tu, sunat bangunkan orang ini. Itu dia hari ni.
Tak ada apa pun. Siapa yang sunat makan? Kalau kita pergi buat haji, tibanya wukuf di Arafah, kawan kita tidur. Tak ada masalah tu. Dia tak dapat dakapan mesra bumi Arafah lah tu. Tidur. Maka hukum kita sunat mengejutkan. Kerana apa? Beri nasihat, ini masa-masa berdoa. Jangan tidur, ini masa berdoa. Bukan dalam masjid ni sekarang, bukan. Di Arafah sana, ni cerita yang ke-10 tu. Sunat dikejutkan. Kerana sunat banyakkan doa. Okey, yang ke-11. Siapakah yang sudah dikejutkan bagi mereka itu? Siapa yang mengejutkan? Yang cendik. Kejut yang tidur. Jangan sampai di jalan jauh meninggalkan majlis. Yang mana? Yang ingin bangun untuk qiyamul lail. Yang ingin bangun untuk qiyamul lail. Lagi-lagi ini di Ramadan. Maknya dah pesan dah. Ni mak tidur sekejap, nanti kejutkan mak pukul 2. Contoh. Kejutkan mak pukul 3. Contohlah. Tak payahlah pakai anak tu. Nanti anaknya lagi bangun pukul 5. Tak payahlah. Jam handset, tak payah setting. Ramadan ni tepi je, semua handset tepi. Jam gantung pun tinggal je. Kita amalkan ikut jam yang tepat. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu lagi tepat jam. Liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Itu lagi tepat. Makifina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Apalagi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Lagi inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Lagi wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta an ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina 'ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nanti bangun pukul berapa? Nak pukul 3 bangun. Nanti nak bangun pukul berapa? Pukul 4 pagi bangun. Itu jam lagi tepat bangun punya. Ayat 1 hingga 10. Okey, selesai itu. Maka siapa orang ni kejutkan kalau tak bangun? Orang yang nak bangun untuk qiyamul lail, dari sembahyang malam. Ya. Kekuatan untuk bangun sembahyang malam ada satu. Ada satu jenis bangun untuk dapat kuat bangun sembahyang malam. Apa dia? Qailullah. Apa qailullah? Tidur 1 jam ataupun 45 minit ke setengah jam sebelum zuhur. Itu qailullah. Ada juga pendapat lepas zuhur tidur juga 1 jam, itu qailullah. Tapi kalau lepas zuhur tidur 5 jam, innalillah. Asal tertinggal, innalillah lah tu. Qailullah dipakai 2. 1 jam sebelum zuhur tidur. Sungguh orang yang amalkan tidur 1 jam ke 45 minit sebelum zuhur, memang bangun malam dia kuat. Ini kekuatan bangun malam. Tak dapat tidur sebelum zuhur, selepas zuhur. Ini pendapat kita ambil yang ini pun dipakai. Tidur lepas zuhur. Tak apa, lepas sembahyang zuhur tidur. Jangan tidur ketika sembahyang zuhur. Imam dah bagi salam, jari turun. Imam dah bagi salam lah. Dah Allahumma antas salam wa minkas salam. Dia tak salam-salam. Kenapa tu? Ramadan Ustaz, ngantuk. Tak kira lah tu. Siapa tu? Bukan kita lah, bukan kita. Innalillahi. Allahu akbar. Nah, itu tidurnya qailullah, itu tidur untuk kekuatan jaga malam. Qailullah. Dan ada lagi tidur
Ada tidur yang jangan buat ni. Apa tidur? Hailullah. Hayalam hailullah. Ini tidur apa ni? Tidur lepas subuh yang kita dah belajar dulu. Makruh. Jangan tidur lepas subuh. Nanti rezekinya Allah bendung. Tak adalah kita tak. Jangan tidur lepas subuh. Namanya hailullah. Hayalam Allah hailullah. Bukan qailullah. Lain-lain, beza tu. Yang ke-11 tadi, kejut orang ni. Dan ada lagi satu tidur. Ada lagi satu tidur. Jangan buat kerja ni. Ni kalau buat ni cepat tua ni kan. Semua tak nak cepat tua kan. Tak nak dah. Tak sedar dah tua. Tak nak cepat tua tu. Allahu Akbar. Ni tidur ni jangan amal. Tidur apa? Ailu, ain yalam, ailullah. Ain yalam. Tadi qail, qaf yalam. Itu jangan tak buat, itu buat. Yang ni jangan buat ni. Ailu, ain yalam, ailullah ni jangan buat. Tidur apa? Tidur lepas asar, cepat tua nanti. Muka murung je kan. Dia selalu duka cita orang ni. Dia ni sebab apa? Memang pun disebut tidur ailullah, ain yalam, ailullah. Tidur ini mengundang penyakit. Orang yang suka tidur lepas asar, senangnya sakit nak datang, susahnya sakit nak pergi. Allahu Akbar. Tapi tak apa. Duduk majlis ilmu, orang yang sakit insya-Allah diberi sembuh. Insya-Allah. Orang yang cari ubat tak jumpa-jumpa akan jumpa nanti ubatnya. Insya-Allah. Jangan risau. Orang yang sempit hidupnya duduk majlis ilmu, Allah lapangkan. Ya. Betul tu. Itu kalam-kalam betul tu. Sampaikan hari ni doa lah tak apa ni. Dalam majlis ilmu doa lah, curi-curi doa. Bukan menjadi pencuri, curi-curi doa. Ya Allah, aku banyak hajat ya Allah. Barakahnya majlis ilmu ya Allah, kau sempurnakan hajatku. InsyaAllah. Jangan risau. Lagi curi-curi lah ya Allah. Aku ni pendosa ya Allah. Memang kita pendosa kan? Ya Allah, aku pendosa. Dia dalam barakah majlis ilmu ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Mana dia tahu tak? Dalam sukanya Allah. Jadi ada 3 jenis tidur. Yang biasa tu tidur biasa. Tidur biasa. Malam tu tidur, yang tak tidur. Tapi ini yang disuruh kita tidur qaf. Apa? Qailu, qaf yalah. Itu tidur. Namanya tidur sebelum zuhur atau tak dapat sebelum zuhur kerana kesempitan masa, boleh diambil lepas zuhur. Ini pendapat. Boleh dipakai. Jangan tidur hailu. Ini jangan. Ini tidur namanya tidur lepas subuh, hailullah. Yang tu jangan. Lagi satu, jangan tidur ailu. Jangan tidur ailullah. Ini tidur lepas asar. Nanti otak jadi buntu. Otak jadi tidak semangat. Kelemar lemau macam tu. Jadi siapakah yang disunatkan kejut? Ni bulan-bulan puasa ni kita kejut mengejut lah. Kita tidur sama-sama, yang ada sahabat tidur, kita siapa bangun dulu, siapa yang dikejut dan siapa yang mengejut. Ni malam disebut dalam hadis keluarga yang dirahmati. Dia sebab itu saya dah pernah sebut lah, lelaki yang dirahmati Allah ialah lelaki yang bangun malam, kemudian dia sucikan diri, kemudian dia bertahajud dan dia kejut isteri dia serta keluarga dia untuk bangun malam. Ini mafhumnya hadis. Lelaki yang dirahmati, apa dirahmat? Penuh dengan rahmat, kasih sayang oleh Allah. Siapa dia? Lelaki yang bangun malam, dia sucikan diri, kemudian dia bertahajud, lepas tu dia kejut isteri dan keluarga dia. Perempuan dapat tak? Mana dapat perempuan? Kenapa tak dapat? Sebab memang dia bangun dulu. Mana perempuan yang bangun dulu? Jangan tarik muka pula perempuan kata Nabi. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang bangun malam, kemudian dia sucikan diri dia, kemudian dia tahajud, langsung dia kejut suami dan anak-anak dia untuk sama-sama bangun. Keluarga ini keluarga yang dirahmati. Sehingga kan, kalau isteri ataupun suami yang dikejut tak bangun, ambil satu sunnah, renjiskan air di mukanya supaya dia bangun sama-sama untuk bertahajud. Amalkan di Ramadan. Kan itu hadis.
Siapa dia? Lelaki yang dirahmati Allah ialah lelaki yang bangun malam, bersuci diri, kemudian dia bertahajud, dia kejutkan isteri dan anak-anak dia. Okay. Selesai. Kemudian perempuan yang dirahmati Allah ialah perempuan yang bangun malam, dia suci diri, kemudian dia tahajud, dan dia kejutkan suami dan anak-anak dia, sisi rumah dia. Dan andai kata antara dua lelaki tadi tak bangun, lelakinya tak bangun, ambil air, jiru satu mandi, boleh? Disuruh renjis. Ini renjis dengan lembut, dengan kasih sayang. Bukan ambil satu gayung, tidur simin. tak boleh bangun, tak. Disuruh renjis. Ini hadis tak apa. Risum, direnjiskan. Allah suka bangun malam. Okay. Berikutnya yang kedua. Yang kedua pula, nanti tak jumpa cari. Yang ke-12. Mata tengok lain, mulut cakap lain. Payah ke ni Farudin ni tu, mengelirukan sungguh. Jangan salahkan Ramadan, salahkan diri sendiri. Okay. Yang ke-12, apa yang ke-12 ni? Yang sunat dibangunkan, sunat dikejutkan, iaitu siapa? Orang yang hendak bersahur. Yang hendak bersahur. Jangan kata kita memang tuan puan memang ahli bangun. Bagi nasihatlah pada anak-anak. Salah satunya daripada dapat sunnahnya sebelum tidur, baca ayat Kahfi 110, 100 hingga 110 belakang, tak apa, yang depan tu. Jadikan itu jam yang paling, memang paling mujarab. Jam paling mujarab tu. Cuba-cubalah. Rasa-rasa dah ada yang cuba tu. Kan ni nak bangun sahur, tak payahlah terlajar, buat malu je terlajar sahur. Nak bangun pukul 4, bangun 6.30, terlajak sahur, buat malu je kan. Cakap saya cakap kan, saya belajar, insyaAllah tak pernah lagi setakat ni. Bukan sombong tak, cakap aja. Muka kita ni kalau dah pukul 3, pukul 4 dia dah tengok jam. Dia tengok jam kan. Kalau dah tengok jam tu, dah bangun aja. Pukul 4.30 tengok jam, sekejap ni 6.30. Dah disedarkan untuk sedar, untuk dekatkan dengan Allah tu masanya. Kan Allah tunggu kita, apa ayat dia? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebagian malam bangun tahajud. Sebagai apa? Nafilah. Apa nafilah? Solat sunat kamu. Lepas tu kata Allah apa? Asa an yab'atha. Mudah-mudahan dengan bangunnya malam itu, mudah-mudahan aku bangkitkan. Ayat ini kepada Nabi SAW. Ayat ni Allah tujukan kepada Nabi SAW. Kita umatnya ya, cuba-cuba amal. Asa an yab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Dengan bangunnya malam tadi bertahajud, mudah-mudahan nanti aku bangkitkan kamu di makam mahmud. Ini untuk Nabi, makam syafaat dah. Jadi kita kalau nak bangkit bersamanya, kita ikut je apa yang dia buat, cuba-cuba lah ikut. Bila Ramadan kan, Allah tak minta malam tuan-tuan dan saya tak minta banyak. Wa minal lail. Allah tak minta wa kullul lail. Apa kullu? Dan seluruhnya malam tak. Dia minta wa minal lail. Sebagian malam kata Allah. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangunlah tahajud sebagai amal-amal sunat engkau. Bila buat macam tu kata Allah apa? Asa. Bukan wajibat, bukan katabah, tapi asa. Mudah-mudahan kata Allah. Tak mesti. Mudah-mudahan ayyab'atha, apa ba'atha, engkau aku bangkitkan. Maqam mahmud, bukan tempat kita tuan-tuan. Maqam mahmud tuan-tuan. Maqam mahmud, maqam anbiya, maqam syuhada, maqam anbiya, tempat maqam syafaat. Ya Allah, tapi hari kita tiru-tiru, ada umur, ada jam kan. Masih diberi lagi umur dengan sehat, masih diberi sempat. Bangunlah, jangan tak bangun. Apa nak pakai jam? Pakai jam handset. Pakai jam suratul Kahfi ayat 1 hingga 10. InsyaAllah bangun punya. Tapi dah bangun jangan tidur. Terlajak laris nanti kan. Yang nak bersahur kejut.
Anak-anak kerja sahur. Jangan, saya dah sahur dah. Pukul berapa sahur? Pukul 4. Pukul 4 tu cepat sangat sahur tu. Ada yang sahur pukul 4? Ada juga. Saya tak sahur pukul 4. Saya tahu pukul 3.30. Cepat sangat tu. Ambil sunnahnya sahur. Waktu hampir kepada subuh 45 minit, 1 jam. Itu cantik lah tu. Kenapa sahur cepat lagi? Tak sahur lagi. Rupa dalam kitab dia kata, orang yang Ramadan tak sahur, sama dia punya puasa dengan orang Yahudi. Puasa kita sah, tapi gaya dia melaksanakan puasa. Kenapa tak sahur? Aku memang puasa tak lapar. Orang kalau puasa tak lapar, masalah besar. Puasa kan disuruh lapar. Puasa kau tak lapar. Kenapa tak lapar? Tadi makan nasi 3 kali tambah. Oh, Allahu Akbar. Minum 3 koli. 3 koli memang. Orang puasa disuruh berlapar-lapar. Nanti datang masanya lapar di kawasan kita, dimusibahkan dengan lapar, kita steady je kan, kerana kita dah biasa dengan lapar. Jadi kalau ada orang puasa sampai pukul 7 petang, hari macam kenyang, ini masalah. Masalahnya apa? Dia tak teruji dengan suasana yang namanya Ramadan, panas berlapar Ramadan. Jadi sahur jangan tak sahur. Kalau kita lihat dalam Quran surah Az-Zariyat, cerita tu atas tentang bangun malam, tentang bangun, tentang persoalan apa dia, kehidupan, kematian, syurga, neraka. Ada pula mengatakan ni tentang Nabi siapa? Ayah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, doa jumpa anak, doa atas kerinduan kepada anak dia. Masa bila dia doa? Masa sahar. Sahur tu masa dekat nak masuk subuh ada masa mujarabah. Masa apa? Masa mujarabah. Masa doa diperkenan. Mustajab, mujarabah dah. Mujarab. Mustajab sama lah. Albi kan mujarab. Kalau umat mujarab semua. Okey. Kalau minta mustajab. Bila masanya? 1 jam ke 45 minit untuk subuh. Jadi masa tu baru lepas sahur ambil masa. Surah Az-Zariyat ayat 18 tak ada. Kita lihat kat situ. Wabil asharihum yastaghfirun. Wabil asharihum yastaghfirun. Masa tu lah mohon ampun banyak-banyak dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, aku bersaksi Allah di Ramadan ni Engkau lah yang layak aku sembah ya Allah. Lagi apa? Astaghfirullah, ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ini Ramadan kan? Subhanallah. Lagi apa? As'alukal jannah ya Allah. Ramadan ya Allah, bulan ijabah doa. Bagilah ke syurga ya Allah. Bagilah meraju habis-habis lah 1445 ni ya Allah. Kita ada jaminan ke 1446 Ramadan nanti? Ada, handal tu. Macam tahu umur 1446. Tahun ni aku tak nak doa lah, tak nak. Aku nak doa 1446 Ramadan. Handal tu. Macam dia menyusun ilmu dia. Apa yang keempat? A'udzubika minan nar ya Allah. Aku tak nak ya Allah neraka, aku tak nak. Jadi banyak-banyakkan. Dari hadis Salman Al-Farisi, Nabi kata wastaghfiru. Kamu semua banyakkan je. Banyakkan apa? Banyakkan 4 ini. Dalam kuliah pun dah sebut lah yang lepas. 4 ini, 2 ni siapa dia perbanyakkan, Allah rida ridanya. Lagi 2, siapa banyakkan, dia memang tidak boleh tidak, memang nak 2 ni. Apa dia banyakkan yang 2 tadi tu? Yang pertama, nak dapat ridha Allah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Lagi 2 apa? Kita semua nak as'alukal jannah. Apa lagi yang keempat? Wa a'udzubika minan nar. Mintalah Ramadan malam-malam tu sebelum sahur ataupun lepas sahur, tanda tangan ya Allah. Mana tahu Allah nak lihat tapak tangan kita yang cantik. Selama ni dia tak lihat kan? Selama ni kita doa ya Allah tak lihat tapak tangan tu ya Allah. Bukan tak nak lihat, bukan tak lihat, tak nak lihat. Mana dah tahu di Ramadan nanti kita rayu-rayu ya Allah, puji Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah, Engkau lah ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Aku nak syurga ya Allah. Aku tak nak neraka ya Allah. Mana tahu di Ramadan ada 1 detik, 1 malam, Allah nak dengar kita punya lafaz. Allah nak lihat kita punya tanda tangan. Selama-lama tak jumpa kita kan. Ini di Ramadan.
malam-malam diijabahkan doa, malam-malam Ramadan tak tepat. Bangunlah, gitu. Sahur jangan tak sahur. Semua kena sahur walaupun sebiji kurma. Bezakan puasa orang Yahudi dengan orang Islam. Orang Yahudi puasa, dia tak sahur. Kita puasa sahur lah. Bila masa sahur, ambil masa terdekat sebolehnya dengan masa untuk kita untuk masuk subuh. Kalau 10 minit imsak kan masih boleh lagi. Saya jam sahur saya 5.30. Masih dekat. Kenapa? Supaya jangan lapar. Bila lapar jangan kata tak lapar. Kalau kata lapar kan nanti ada masalah ni kan. Okay. Kita pulunkan ni biar kita jangan terlepas daripada Syahrul Mubarak. Apa Syahrul Mubarak? Bulan penuh barakah. Kita kan tak jelas kan. Tadi kata dia barakah tu. Siapa boleh faham barakah? Nak faham macam gini lah. Saya pun tak faham juga. Kalau kita diberi panjang umur, nak tahu umur tu barakah ke umur tu jadi musibah? Kalau panjang umur, amal meningkat bertambah, itu umur barakah. Kalau panjang umur tapi tuan-tuan lagi jauh dengan Allah, ini umur musibah. Jawabnya kat sana besok. Itu umur rezeki, sihat. Apakah sihat yang barakah? Sihat tu cerita tadi, barakahnya sihat. Orang yang sihat barakah, kesihatan tu dia guna untuk kebaikan. Itu sihat barakah. Tapi kalau sihat keburukan itu musibah. Ini bulannya ni, bulan barakah. Tuan-tuan puan-puan sekarang, kita sedang dipeluk dah 2 hari dah. Kita dipeluk dakap. Dah dipeluk dengan Ramadan 2 hari dah. Itu adhallakum syahrun. Adhallah, payung yang memayungi kita. Dan dimana? Adakah kita orang yang tergolong di golongan yang terlepas daripada pelukan Ramadan? Kita takut kita terlepas. Rupanya kita tak sampai ke makam, ke tempatnya akhir Ramadan untuk berjaya secemerlang-cemerlangnya. Dosa diampunkan, jannah menunggu. Kita ni semua tengok muka dah macam muka sawit buruk. Astagfirullah. Sedap bercakap muka sawit buruk kan. Marah sendiri. Sawit. Nak tanya lagi lah. Semalam petang dah sebut. Tak apa. Buah sawit tu kalau daripada ladang, lori baru ke lori buruk? Yang angkat. Bukan buruk. Lori paling buruk. Nak pergi kilang, lori buruk. Spring mudah tak jadi. Isi punya banyak kan. Dalam banyak-banyak tu kita, lori tu ialah bulannya. Tandan-tandan tu kita semua. Tiba-tiba langgar bonggol, gedebuk jatuh, kita masuk parit. Lori jalan terus. Lori dah buat driver jalan terus. Kita langgar bonggol, zawir. Ada bunyi wir. Bus jatuh satu tandan. Kalaulah kita jatuh di betul Ramadan terlepas, agak macam mana kita tak tahu lah mereka. Tak sampai kilang kita. Tak dapat manfaat jadinya. Subhanallah. Adakah Ramadan kali ini Ramadan yang kita dapat raih manfaat dan kita dapat maghfirah kasih sayang Allah, sampai ke satu penghujung diampuni dosa, disediakan syurga. Subhanallah. Ya Allah. Itulah nak sebut. Dan sendiri-sendiri dari muhasabah kita kan. Kita lepas tadi betul Ramadan. Namanya bulan apa? Bulan barakah. Kan? Nak sebut 1 Syawal. Ni ulangan soalan. Tak payah jawab, diam-diam lah mati jawab. Tapi saya tahu jawapan tu. 1 Syawal 1444. Lepas Ramadan, lepas malam raya tu, siapa yang sampai hujung Syaban lepas, dia sembahyang sunat 23 rakaat. Cuba angkat tangan. Tadi kata jangan jawab. Dia jawab sendiri. Ramadan lepas habis kan. Patut malam ni kan tarawih. Mana ada tarawih? Dah raja. Siapa yang malam tu dia sambung lagi solat sunat sampai 30 Syaban lepas, dia sembahyang 23 rakaat. Macam tarawih tu ada. Tak ada. Kenapa? Pasal tak ada tarawih Tak kan. Pasal kita dah terkeluar daripada bulan barakah. Amal pun tak berapa suka. Lepas Isya, Assalamualaikum, pelencing. Pelencing pula kan. Assalamualaikum, cabut. Tapi bulan Ramadan, kenapa tak nak cabut? Sebab kita suka.
Kita didakap bulan itu terkesan dan terkesan. Kita suka tau. Tak pasal-pasal lah Ramadan. Suka nak sembahyang lepas Isyak boleh sembahyang sunat 23 rakaat. Ingat senang ke tu? Kerana keberkatan Ramadan. Tiba Syawal hilang. 3 rakaat pun takut tak jumpa. Lepas Syawal. Ni Syawal ni. Tu sendiri nilai. Subhanallah. Hari tahun lepas khatam tadarus berapa kali? 3 kali kan? 3 kali khatam. Habis 1 Syawal yang lepas sampai 30 Syaban berapa kali khatam? Tak khatam. 1 juzuk pun tak khatam. Innalillah. Tak khatam 1 juzuk. Kenapa? Nak tanya kenapa kita? Kerana barakahnya Ramadan. Tak pasal-pasal maghrib 1 Ramadan itu buka Quran kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin alif lam mim. Tak pasal-pasal dah. Suka kita ya Allah. Kerana barakahnya bulan tu. Ini bulan barakah. Bulan barakah ni suka-suka je lah kita. Supaya kita fikir-fikir aku ni kalau Ramadan dengan Syaban sama aja baca Quran. Takut kita terlepas daripada barakahnya Ramadan. Aku Ramadan dengan Syaban sama aja sembahyang sunat ni. Takut kita terlepas dari barakahnya Ramadan. Aku Ramadan sedekahnya sama aja dengan bulan-bulan yang dulu. Takut terlepas barakah Ramadan. Kerja habis-habis. Nak sebut apa lagi kita? Allahu Akbar. Sembahyang sunatnya kita alhamdulillah dijaga dengan salat tarawih. Okey. Selesai masalah. Yang itu tadi, wabil as'arihum yastaghfirun, nanti rujuk ayat 18 surah Az-Zariyat. Di situ masa-masa doa diijabahkan. Masa sahur sahar. Jadi semua kena sahur. Seringan-ringan apa pun sahur lah. Walaupun sebiji kurma dengan secawan susu. Walaupun dengan seteguk air. Bezakanlah puasa kita dengan puasa Yahudi. Allahu a'lam bis-shawab. Ini surat sebelah. Syarat sahnya solat. Kalau tidak ada 8 perkara ini, 1-8, muka surat 52. Syarat sahnya solat. Ya, ada nak tanya yang lepas? Tak ada lah yang Ustaz. 51 ke? Kita dah nak pergi jauh dah ni. Okay. Muka surat 52. Syarat sah sembahyang. Kalau tidak cukup perkara ini dalam kita melakukan solat, maka solatnya tidak sah. Ini ilmu hari ini fardu ain. Wajib semua tahu. Wajib semua tahu. Dan kita pun memang dah tahu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bila tidak ada ilmu, tanda dia tidak takwa. Bila dia tidak takwa, maka tiada harta bagi dia. Ini apa akhirat? Tak ada ilmu, tanda tak takwa. Apa makna takwa? Tidak ada rasa takut dengan Allah. Bila tidak takwa, maknanya dia orang yang muflis, orang yang tak ada harta ke akhirat. Kita bersyukur hari ini Allah beri kita peluang, jadi kita golongan yang mencari. Dijadikan kita golongan yang menambah. Dijadikan kita golongan yang mengulang. Mencari apa? Menambah apa? Mengulang apa? Mengulang ilmu. Tetap tuan-tuan bukan orang yang berjaya di sisi Allah. Mudah-mudahan. Okay. Ni walaupun dah tahu, tak apa. Hari ini siapa-siapa mungkin dia mencari, mungkin yang datang ni mengulang, mungkin yang datang ni menambah. Tak kira lah. Tetap berjaya. Syarat-syarat sah sembahyang ada 8. Jika kurang satu daripadanya, maka tidak sahlah sembahyangnya. Okay. Baik sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Baik sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Saya suka menyebutkan lagi, menekankan daripada hadis tadi, man taqarraba fihi, siapa yang nak dekat padanya dengan Allah Ta'ala dengan amal fardu, maka Allah ganjari 70 kali ganda macam bulan lain. Siapa-siapa yang lepas hutang sembahyang belum selesai, cuba selesaikan Ramadan ni. Sebab apa? Siapa yang qada di bulan Ramadan, Allah ganjari satu qada macam 70 kali qada di Syaban ke belakang. Sungguh
Itu hadis tadi disebut. Ini untungnya. Jadi siapa-siapa yang ada, yang rasa masih ada, kalau rasa masih ada memang ada dia tu. Kalau rasa masih ada kan, macam. Kau macam apa? Macam tak ada, kita ada dia tu. Dia kalau macam, aku macam apa? Macam ada, memang ada dia tu. Apa dia selesaikan Ramadan ni? Kan, selesaikan. Sebab apa? Untungnya apa? Apa ni saya nak sampaikan guru kita sebut pernah mensyarahkan kepada kita, ada golongan orang yang bijak. Pesalah. Dia pesalah lah, tapi dia bijak. Salahnya apa? Dulu dia keadaan jahil, meninggalkan sembahyang. Dia bayar biasa je. Tapi bila masa Ramadan, dia tak buat pun kerja sunat. Solat sunat dia tak buat kan. Ini pemalas kita katakan. Rupa dia tak buat solat sunat. Qabliyah, ba'diyah tak buat. Apa solat dia tak buat saja yang muka pemalas kita katakan. Rupanya dia apa? Dia buat qada. Astagfirullahaladzim, punya bijak itu. Yang lepas dia qada juga, tapi yang lepas buat satu qada dapat satu pahala. Bila Ramadan dia tahu amalan wajib kan, dia kana kaman adda faridah. Dia kata sab'ina faridah, itu maksudnya buat satu fardu macam 70. Ni bulan Ramadan ni. Cuba-cubalah tentang sembahyang kita. Sembahyang kita dah sah dah, kita dah tahu tentangnya, tapi ada tak lagi baki yang belum kita. Kau jangan risau. Kalau kita ada kira-kira dalam buku 35 kan, 35 tu sikit lah, 310 ni. 35 lah, 33 lah kira. Memang kita ada nota. Aku dulu balik ke umur 10 tahun. Contoh lah. Umur 30 tahun baru mengenal arti sembahyang. 20 kan dah. Umur 10 tahun balik. Masuk 20 dah 10 tahun. Masuk 30, 20 tahun baru tinggalkan sembahyang. Bila kita duduk majlis ilmu ni, ada takwa. Orang takwa ni orang yang dia besok kaya di sisi Allah. Kita kata apa? Kemudian tu 30 tahun sempat bila dapat ilmu yang munafa'at tentang qada, dia pun qada. Dapat 10 tahun. Lagi 10 apa cerita? Belum, baru masuk 10 tahun sembahyang meninggal. Dan dia cakap apa? Baru bayar 10 tahun, ada lagi 10 tu hutang. Dia meninggal. Dia kata apa kita? Tuan-tuan dikasih dia Allah Ta'ala. Allah boleh jadikan yang 10 tahun tu kebaikan untuk kita. Tinggalkan sembahyang. Kenapa boleh jadi kebaikan? Kerana kita hijrah. Kita nak ambilkan hutang. Kita memang nak bayar. Kan? Jadi ini memang kita nak bayar. Tapi tak selesai bayar. Maka Allah boleh tukarkan yang lagi baki 10 tahun. Tak mustahil Allah boleh tukarkan kepada kebaikan. Kerana apa? Kerana kita nak bayar. Yang masalah ni tak ada ilmu dan dia terus tinggalkan dan memang tak ada nak bayar. Ini saya tak tahu apa dia cakap. Tuan-tuan, ini contoh yang mudah. Sama contoh saya bawa. Syekh Zamli ni orang kaya kan? Syekh Zamli ni orang kaya. Tanah kat Muar dekat Melaka, ya Allah. Duit dia kat bank dalam koci tu kat saku dia, kanan kiri tebal. Mana ni dia tabur je. Saya ni pula apa? Saya 5 tahun lalu saya hutang dia 20,000. 5 tahun dulu. Ni masuk tahun ke-5. Hutang 20,000. Contoh sama lah senang. Masuk Ramadan, awal Ramadan hari Selasa, saya jumpa dia. Syekh Zamli, yang 20,000 tu saya hutang tu, saya dah taubat, saya tak nak hutang lagi. Lepas ni saya tak nak hutang, walaupun RM1 saya tak nak hutang. Saya taubat dan betul-betul. Tapi yang 20,000 tu halalkan ni boleh tak? Gitulah. Hutang 20,000. Jumpa, saya tahu memang kita taubat. Taubat tak nak hutang lagi. Muka taubat. Tapi kan ujungnya cakap apa? Tapi halalkan ni yang 20,000 tu. Agaknya okey tak? Kalau okey, saya tak tahu lah kalau okey. Tapi dengan Allah, taubat jangan tak taubat. Tapi ingat, bayar jangan tak bayar. Ya. Tapi kalau kita tak mampu sampai akhir hayat kita, setelah kita diberi sedar, kita bayar, tak habis kita dihabisi oleh Allah. InsyaAllah, yang tak habis Allah boleh tukar kepada kebaikan. Jangan risaulah. Allah. Yang penting kita bayar. Sebab itu guru kita sebut, ada golongan yang bijak.
Dia bayar-bayar, bila masuk Ramadan dia pulun sebanyak-banyak kerana dia nak habiskan hutang. Rupanya dia nak kerja buat satu dapat 70. Kenapa? Hukum bayar sembahyang wajib. Siapa buat satu wajib digali ganjaran 70 kali wajib di bulan yang ini itu dalam hadis ada sebut. Cari hadis Salman Al-Farisi, tulis Salman Al-Farisi, jangan tulis Al-Farisi jadi panjang. Ya. Ainun, bukan Ainun kan? Ainun Salman. Kemudian tu khatabana, tu dia kat situ. Nanti keluar hadis tu. Subhanallah. Bawah dia kata hadis ini dhaif. Tak apa, hadis dhaif ni sebagai semangat jazbah. Riwayat Huzaimah. Tulis Ainun sin lam mim alif nun an Salman. Buka Google, kelip atas Google keluar. Tulis bumi tekan jari, tulis an Salman. Okey. 3 kalimahnya. Khatabanun alif, khatabana, dia akan keluar bawah. Terus pilih. Nanti dia kat situ hadis tentang Ramadan. Dia apa kata kat situ? Tentang kelebihan amal di bulan Ramadan. Kalau sunat bagaimana, kalau wajib bagaimana. Tuan-tuan kasih Allah. Saya menyeru diri saya lah. Kalau Farudin ni masih ada hutang, bayar je lah dia. Macam itu. Taubat memang taubat. Kalau kita taubat masih ada hutang lagi, insya-Allah baki ke Allah bagi kebaikan. Tapi kalau tak taubat dan tak bayar, macam tadi itulah. Apa kata sahabat kita bila kita tak bayar? Halal aku tak akan hutang, kau jangan takut dah. Aku tak hutang lagi dah, aku taubat tak nak hutang lagi. Halalkan tapi tak halal. Itu sembahyang tu namanya. Lain-lain dia tak ada lah nak cakap. Sebab dia tak boleh dibanding. Tuan-tuan, kita nampak ada orang meninggalkan sembahyang, sebenarnya dia sedang dalam keadaan melakukan maksiat yang sebesar-besar maksiat. Okay, yang pertama Islam. Syarat sahnya sembahyang yang pertama Islam. Ya, kita semua Islam. Tidak sah sembahyang orang yang bukan Islam. Tapi kalau orang bukan Islam belajar sembahyang, dia nak belajar, tak apa boleh dia ajar. Tak payah tunggu syahadah, tak payah. Dia nak masuk masjid ni, aku nak masuk masjid dengan Ramadan, aku suka tengok orang Islam, aku nak masuk masjid, nak ikut sembahyang. Jangan dia halau, biar dia masuk. Zaman Nabi kat Masjid Nabawi bukan masuk masjid, kencing dia kat masjid. Tak masalah pun. Biar terkesan hati ni, mudah-mudahan Allah balikkan hati. Allah kan pembulak balik hati kan. Dan kita minta kita tadbit lah. Yang kita ni tadbit qulubana ala dinik. Kita minta ya Allah sabit, tetapkan hati kami dalam agama. Ya muqallibal qulub. Memang Allah pun yang membulak balikkan hati. Ya Allah, janganlah kita nanti dibolak balikkan Mas. Berbalik kita kepada yang lain daripada Islam. Okay. Jadi orang kafir kalau nak belajar sembahyang boleh diajar. Okay. Tapi yang syarat sahnya orang Islam. Yang kedua, kita laju. Apa dia? Iaitu yang kedua, mumayyiz. Nanti kita dengar terjemah dia. Tidak sah sembahyang bagi anak yang belum mumayyiz, kerana belum berakal. Apa dia mumayyiz? Ialah budak yang telah dapat membezakan dan berusia lebih kurang 7 tahun. Ada 5 tahun dah mumayyiz. Ini 7 tahun ini mumayyiz tua. Tua pada umur, bukan tua pada orang. Mumayyiz tua, maknanya dah betul-betul mumayyiz. 7 tahun ni dah boleh diajar tentang hukum. 5 tahun dia mumayyiz, tapi mumayyiz muda. Kadang-kadang dia datang mumayyiz, tak mumayyiz. Nanti kita jumpa. Mumayyiz tua ni, ini syarah pula kan. Kalau 7 tahun kita ajak sembahyang, dia boleh taat, patuh daripada mula sampai akhir. Itu mumayyiz betul tu. Dan kita boleh lalimi dia. Ada mumayyiz muda, umur 5 tahun, mumayyiz, tapi sembahyang takbir dia ikut Allah Akbar, ke rakaat kedua hilang. Mana pergi? Hilang. Nanti nak bagi salam, ada pula bagi salam. Ini belum mumayyiz dalam ibadah, belum. Tapi kalau bagi satu piring tahi kambing, satu piring kacang, tahu pula. Ini dalam tu dia mumayyiz, tapi dalam ibadah belum lagi.
Mula takbir semua cantik ya. Mula bismillah, gerbak hilang. Nak bagi salam, duduk balik. Dia memayis datang bagi tu. Kejap memayis, kejap tak memayis, kejap memayis. Tapi ada juga orang yang dah 50 tahun tak memayis. Tak tahulah bila nak balik. Allah. Kalau ikut umur, dah umur balik. Apa? Kalau belum balik macam tak patut. Kalau dah 15 tahun, ada tanda ke tak ada tanda, kira balik. Kita belajar dulu kan. Dah 15 tahun, umurnya 51 tahun kali pula, tak sembahyang lagi. Aku belum balik. Mungkin lah, tak tahu lah tu. Yang perempuan lah tak sembahyang apa umur 40 tahun, kamu tak sembahyang, belum haid. Ya Allah, engkau berapa tahun dah 40? Tak haid pun kena sembahyang. Umur 15 tahun umur penutup dah tu. Engkau ada tanda ke tak ada tanda, balik dah tu. Nak tunggu sampai 40 tahun. Umur berapa tahun sekarang? Umur 19 tahun. Kenapa tak sembahyang ni? Belum haid. Bukan. Dah berlalu 4 tahun. Okay. Ini budak yang telah dapat membezakan dan berusia lebih kurang 7 tahun ya. Sebab itu 7 tahun anak dibiasakan. Kita kata taklah 5 tahun dah, 4 tahun, mengundur umur 4 tahun, biar dia biasa, tak apa, dibiasakan. Nanti 7 tahun ajar 10 tahun dah betul. 10 tahun dah tak nak rotan kan, yang lepas lah, yang lepas. Sunnah taruh rotan dekat rumah, biar nampak tersangkut kat dinding gitu. Macam mak kita dulu ajar kita, Allah barakahnya hidup. Dan macam mana dia? Solahnya memayis itu sah kerana ia sudah berakal, tapi tidak wajib. Anak umur 7 tahun sembahyang dia sah, tapi tak wajib. Yang berakal, yang memayis dah berakal, tapi belum balik saja syaratnya. Anak umur 6 tahun dah memang boleh diajar, dah 6 tahun dah boleh belajar kan. Jadi kalau dia sembahyang kerana balik, sembahyang sah, tapi wajib tak? Tak wajib. Yang dah balik wajib disuruh sembahyang. Yang belum balik tak wajib disuruh sembahyang, wajib diajar sembahyang. Jangan dah 10 tahun baru nak diajar sembahyang. Okay? Tak boleh sembahyang gitu-gitu, tahu-tahu gitu je, ikut-ikut. Nanti entah apa yang dibuatnya. Kita kat rumah dia ada masa lapang dengan anak-anak cucu, boleh berdoa iftitah tu, bacakan. Jangan harapkan kat sekolah. Sekolah tu ramai, satu cikgu ada 30 murid, baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu okey juga. Wajjahtu wajhiya lilladhi, tunya panjang macam ada hantu depannya. Kalau tahu ayat Quran, wajjahtu wajh, contohlah kita jugalah, sama-sama lah kita. Nak harapkan kat sekolah setengah jam je seminggu ngajar sembahyang, tapi okey jugalah tu, daripada tak ngajar kan. Macam saya kan, kita jugalah guru kurang ajar. Kalau kita jadi dah sengaja kurang ajar pula, kurang ajar murid. Dah itu kita balik semula. Kita pun sekarang dah ke arah apa ni, semak teks sembahyang yang kita baca, khusus bacaan-bacaan dalam sembahyang, baik-baik yang sunat ataupun yang wajib. Yang sunat pun ya kita insya-Allah ada cuai lalai, dia boleh rukuk betul, dia boleh baca bacaan rukuk, tapi tak betul. Kenapa tak betul? Kerana nak kejar bacaan, nak cepat sembahyang. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Saya memang tak suka, sebab saya suka subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ada sabdu dulu. Ada tidak boleh tidak. Kalau nak diperbetulkan kena tengok balik teks. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Saya tak suka. Sebab apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ada sabdu tu. Walaupun dia sunat, biar dia sunat. Kan? Kalau yang wajib dah sah lah, memang tak sah.
Atahiyatun, 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 atahiyatun. Tak tahulah macam mana. Itulah pentingnya lah. Tengok balik, kita tengok kitab kita semua. Kita rendah diri je lah dengan Allah. Aku nak tengok balik lah dulu. Ya kan? Sebelah kita sembahyang. Kat sini dah. Wa Mah Yahya. Dua Mah Yahya. Wa Yahya mana disebut? Padahal tak ada. Itu ayat Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya wa mamati. Wa ma Yahya wa Yahya mana? Tak tahu dah. Itu kenapa tak? Terbiasa. Tak, kita bukan tengok sebelah pun. Memang ada yang bunyi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Itu betul tak? Salah lah tu. Dia wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya wa mamati. Itu sunnah hayat ringannya. Salah pun tak apa. Takkan kita nak buat salah sampai bila sebenarnya. Sembahyang kita insya-Allah diterima oleh Allah SWT. Tengok kitab aja. Rujuk balik teks sembahyang. Orang budak yang mayis sembahyang sah tapi tak wajib. Sembahyang sah tapi tak wajib. Yang wajib diajar dia. Okey, yang wajib diajar. Dia bila dah balik lagi wajibnya diajar. Tapi tidak wajib kerana dia belum balik, hukum sembahyang tidak wajib. Yang ketiga, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas ada dua, satu hadas kecil, dua hadas besar. Apa hadas kecil? Sama ada dia berak ataupun angin yang keluar daripada belakang atau kecil, namanya baul. Ini hadas kecil. Apa dia hadas besar? Suci daripada haid, nifas dan waladah. Hadas besar suci daripada haid dan nifas, itu wajib suci. Kalau orang yang berhadas kecil, dia sembahyang hukumnya haram. Andai kata kita sedang sembahyang, terkeluar angin ketika dalam sembahyang, maka jangan nak cuba-cuba pura-pura sembahyang, terus saya duduk. Kalau ada laluan keluar, sila keluar. Kalau tak ada, jangan rukuk i'tidal dengan niat apa, kita dah batal, jangan buat. Haram hukumnya meneruskan sembahyang bagi yang berhadas kecil dan berhadas besar. Sedang sembahyang keluar haid, tahu tu dia terus sembahyang, haram. Inilah dua lah. Okay. Mesti suci dengan hadas kecil. Macam mana nak suci? Sama ada suci dengan air atau suci dengan debu tanah yang namanya tayammum. Hadas besar sama ada suci hadas besar dengan air atau suci hadas besar dengan tayammum. Okey. Boleh hadas besar suci dengan tayammum? Boleh. Bagi siapa? Bagi yang tak ada air atau ada air tapi tak boleh guna air. Dia dua, kan? Orang ini berjunub. Dia ada penyakit tak boleh guna air. Air banyak, maka dia guna debu tanah. Air banyak, dia tak boleh guna air. Yang kedua, orang ini dia berjunub, dia kena pakai dia kena guna debu tanah. Kenapa? Kerana tadi tak guna air. Yang kedua, kerana tak ada air. Satu, ada air tapi berpenyakit, dia tak boleh guna air, debu tanah. Yang kedua, memang tak ada air, maka dengan debu tanah itu niat mandi hadas. Jadi aku bertayamum kerana keadaan hadas besar. Tidak sah sembahyang orang yang sedang dalam hadas kecil atau tidak dapat air dan tanah. Tengok dulu, belum habis lagi tu. Tidak sah sembahyang orang yang sedang dalam hadas kecil, ia tidak dapat air dan tak dapat tanah. Dan dalam keadaan seperti ini, ia mesti mendirikan solat sebagai menghormati waktu. Dah kencing tak cebok dengan air, tak apa, walaupun banyak air, walaupun guna air, ambil batu tenyih je. Okey,
berak. Dia tak nak guna air, memang dia suka. Memang tinggi batu, berak. Walaupun ada air, dia boleh guna air. Dan ada tanah, dia boleh guna tanah, kan? Tapi dia tinggi saja dengan batu. Tak apa. Namanya istijmar. Boleh. Itu namanya istijmar. Dengan syarat nanti tak tahulah kita jumpa insya-Allah. Belum bersepak, belum kepret lagi. Airnya tak melampau kawasan dan akhirnya tidak melampaui kawasan kepada bibir hadnya tempat tu. Itu yang sana. Okay. Macamnya. Tetapi untuk ganti pada cebok tak boleh dengan debu. Teruk rupa dia nanti. Okey. Boleh diganti dengan cuci dengan batu 3 kali, tak apa. Jangan dihidu-hidu macam bau-bau lagi, tak apa. Itu dimaafkan. Syarat dia tidak melampaui had dia. Itu dah sekolah lah belajar. Kita nanti jumpa mungkin. Dan dalam keadaan seperti ini, ia mesti mendirikan sembahyang sebagai menghormati waktu. Orang yang mengerjakan sembahyang sebagai menghormati waktu adalah orang yang tidak lupa kepada Allah. Kenapa kau sembahyang juga? Tak ada air untuk wuduk, tak ada debu tanah untuk tayamum. Aku kehormat waktu. Kenapa? Kerana tanda dia ingat kepada Allah dan berusaha melakukan ibadah kepadanya. Dia telah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Hendaklah kamu ingat kepada Allah semasa berdiri, semasa duduk, semasa engkau baring. Ingat kepada Allah, dan bila masa waktu maka ingat kepada Allah dengan cara sembahyang. Berikutnya, bertayamum dengan menepuk dinding. Ayat selama kita dengar aja, hari kita tengok kitab kita. Sembahyangnya walaupun sah, ia mesti sembahyang semula yang namanya i'adah. Jika bertemu dengan air atau tanah kalau waktu solat masih ada. Hari ini sembahyang tadi, kalau kita naik ke atas orang yang boleh guna air, boleh guna debu, tanah. Air tak ada, tanah pun tak ada. Air patut guna debu, tapi debu pun tak ada. Apa dia kena buat bila masuk waktu? Dia kena sembahyang hormat waktu. Okay? Dia kena sembahyang hormat waktu. Tiba-tiba tadi sembahyang zuhur pukul 5, pukul 6 tadi tak ada air, pukul 6 tadi tak ada debu, pukul 6 air keluar. Maka dia kena mengulang sembahyang yang tadi dia laksanakan tanpa wuduk dan tanpa tayamum, kerana masih ada waktu. Itu bawah dia. Jika waktu telah luput, dah habis, tadi sembahyang tidak guna air, tak ada wuduk, tadi sembahyang tidak guna debu, tak tayamum, maka dia terus juga sembahyang kerana hormat waktu. Jika waktu telah habis, telah luput, maka tidak wajib dia qada. Sekali lagi, tadi sembahyang zuhur pukul 1, air tak ada, debu tak boleh pakai. Ada debu, tak boleh guna debu. Air tak ada, dia guna debu jadi mudarat. Air tak ada pula tu. Maka apa yang wajib dia buat? Dia sembahyang hormat waktu. Pukul 4:30 masuk asar. Pukul 3 pukul 4 suku ada air, datang air. Tadi dah sembahyang apa tadi? Hormat waktu. Kena sembahyang tak dia? Semula-semula. Tadi sembahyang zuhur masuk pukul 1. Okey, 1 suku dia tidak boleh guna air kerana air tak ada. Ataupun nak guna debu, tak boleh guna debu. Kemudian dia sembahyang. Namanya sembahyang apa? Hormat waktu. Okey. Asar habis 4:30. 4 suku ada air, dia boleh guna air. Macam mana dengan sembahyang dia tadi? Ulang semula. Tak kau tahu dalam waktu. Masih ada waktu. Okey. Tak. Masih ada waktu. Andai kata habis waktu baru datang air,
Tengok ayatnya kat situ. Adakah dia wajib ulang? Jika waktu telah habis, maka tidak wajib qada. Ini begitu. Sekali lagi, sembahyangnya walaupun sah, ia mesti sembahyang semula. Jika bertemu air atau tanah kalau waktu solat masih ada. Okey. Sembahyang tadi sah. Bagi siapa ni? Tak ada air, tak ada tanah. Okey. Masuk waktu dia sembahyang. Sembahyang sah tak? Sembahyang sah. Okay. Tapi bila belum habis waktu, datang air atau datangnya tanah, sembahyang tadi sah. Apa dia kena buat dengan sembahyang tu? Ulang semula. Jika waktunya telah habis, maka tidak wajib dia qada. Jelas kan? InsyaAllah. Bila tidak dapat tanah, harus bertayamum dengan menepuk tembok atau dinding. Ini pendapat yang gini lah. Tapi kena tahu yang tembok atau dinding itu, kita tahu debunya dari debu tanah, bukan debunya daripada debu simen. Ataupun dinding tu rupanya sebelah tu kilang buat peyek. Rupa kat dinding tepung peyek. Kan. Jadi tak ada. Sebab dia tak boleh bercampur dengan lain. Yang itu dah tak dapat tanah, maka dia buat kat ada debu tak? Kalau tak ada. Dan dia kena tahu debu tu debu apa. Kalau debu tu debu apa dia buat. Ada yang buat kat kapal terbang tu. Mudah tak ada pendapat mungkin. Boleh diterima lah pendapat tu kan. Tapi sekarang kita dah bawa debu tanah. Macam saya lah. Saya masa dekat Wat di Serdang, masa buat mata ni kan 2 hari tu tak sembahyang. Saya bekal debu, beli debu dulu, dah tahu ni tak boleh. Mata bertampal, tangan bercocok kan. Memang kalau saya wuduk pun ada tangan saya yang tak boleh dicabut je kan. Saya bertayamum. Tapi saya wajib wuduk. Sebab ada muka yang boleh kena air. Ada tangan kiri yang boleh kena air. Ada kaki yang boleh kena air. Saya wajib wuduk. Yang tak boleh kena tangan kanan. Tangan kanan tu kita ganti dengan tayamum. Sekarang dah mudah lah. Rasa tak ada tepuk-tepuk dinding lagi kan. Tapi kalau tepuk dinding tu nak geresah, tahu itu memang sebelah tanah, memang tanah. Lori lalu memang tanah lah tu yang pergi. Tidak. Kalau abuk simen, abuk batu, ni pasir pun ada dua kata. Kalau pasir itu masih lagi berbatu, tak. Tapi abuk pasir, ada pendapat kata dibolehkan. Kenapa nak sampai begitu sekali? Dah tak boleh guna air, dah tak boleh guna tanah, tak payah sembahyang sudah lah kan. Kita buat keputusan lah. Ambil kena bedal daripada dia kan. Air dah tak ada, tanah tak ada, apa lagi nak sembahyang? Tak payah sembahyang dah. Orang yang tak sembahyang, tanda dia tak ingat Allah. Sampai diuji tak ada air, tak boleh guna air, tak ada tanah, tak boleh guna tanah, dia tetap sembahyang. Kerana apa? Kerana dia ingat akan Allah ke atas ini. Jika yang mendapati masalah seperti ini, tidak dapat air dan tanah, seseorang yang dalam penjara, mana ada air, mana ada tanah, air dibagi cukup-cukup untuk minum, maka boleh dah dia bersembahyang bila-bila masa dalam waktu solat itu. Memang harapan nak dapat air tak ada, harapan nak dapat tanah tak ada, sembahyanglah bila-bila masa. Tapi jika ia di luar penjara, ia hanya boleh didirikan solat di hujung waktu sahaja, kerana ia mesti berusaha mencari air atau tanah dulu. Tadi pendapat atas lah. Kalau tak ada air, cari dulu air. Dah tak ada sebut para mana dah nak cari? Para pelaungan. Hoi, bukan suruh bangun. Hoi, para suhu tu jauh tu, cari air para dengar tu, tak ada, guna tanah. Mana gunakan tanah. Jadi sekiranya hari ini kita berada di luar penjara lah, kalau orang yang penjara ni, maka kalau dia nak guna air, nak guna tanah, cari air dulu. Dah tak jumpa, baru boleh guna tanah. Tapi kalau dalam penjara, tak kira masa, tak kira cari lah, memang tak jumpa dia. Tapi bagi yang menjaga tu, minta ada air, orang nak sembahyang kan? Orang salah pun nak sembahyang.
Kalau sedang dalam sembahyang, kita lihat kat sini pula. Kalau sedang dalam bersembahyang, menghormati waktu itu, kalau sedang dia bersembahyang menghormati waktu, dia ternampak air atau tanah, maka dia mesti keluar dari solat itu. Keluar nak buat apa? Wuduk kalau dia guna air, atau bertayamum dan dia sembahyang semula. Tadi sembahyang hormat waktu, tak jumpa air, tak jumpa debu. Sedang sembahyang ada berita pula, kata ada air ataupun nampak air atau tanah, maka kena berhenti kat sembahyang. Kerana alat bersuci untuk dia telah ada, maka dia tidak boleh diberi kelonggaran untuk sembahyang tanpa wuduk dan tayamum. Okey. Akhir, kalau selepas dia bersembahyang dia dapati tanah bukan air dan waktu solat masih ada lagi, maka dia mesti tayamum. Tengok atas pula. Kalau selepas dia sembahyang dia dapat tanah atau bukan air lah, dan waktu solat masih ada lagi, maka ia mesti bertayamum. Sama ada tempat itu biasa boleh dapat air atau tak boleh dapat. Kemudian dirikan solat. Ni kita dah lepas sembahyang, dapat debu tanah. Apa kena buat? Di waktu solat masih ada, maka sembahyang tadi itu dikira sah, ikut yang muka surat sebelah, dan dia kena bertayamum juga. Bertayamum, kemudian buat apa? Kemudian dia kena dirikan solat. Tidak perlu mencari air apabila sudah bertemu dengan tanah. Dua lah. Kalau dia boleh guna air, dia guna air. Yang ini boleh guna air tapi air tak ada. Dia dapat tanah lepas sembahyang, dan sembahyang masih ada, maka dia kena bertayamum, dan dia tidak perlu cari air. Cukuplah alat bersuci yang namanya tanah. Tuan-tuan yang kasih Allah Taala, tempat kita hari ini syukur sangat, air berlebih-lebihan. Cuba kita pergi ke Yaman, pergi ke Syria, khusus lagi kita ke Gaza. Apa air yang diminum? Apa air yang dipakai untuk bersuci? Andai kata berlaku di tempat kita, ada air hanya untuk makan dan untuk minum, sebagian ulama kata haram digunakan untuk berwuduk dan bercibuk. Air yang cukup ada hanya sekadar untuk makan dan minum, lagi ditambah untuk makan dan binatang ternakan contohnya. Air ini haram digunakan untuk berwuduk ataupun bercibuk. Kenapa? Kerana wuduk boleh diganti dengan debu tanah, namanya tayamum. Kerana apa? Kerana bercibuk boleh diganti dengan istijmar, dilap dengan batu atau tisu. Tapi tuan, makan tak boleh ganti dengan makan tisu, tak boleh. Makan tak boleh dengan ganti makan debu tanah, tak boleh. Makan tisu kenapa? Makan debu tanah kenapa? Jadi air itu digunakan untuk masak dan untuk menyucikan. Tambah apa? Air tadi boleh untuk makan, minum dan menyucikan. Menyucikan apa? Menyucikan yang kena najis bukan daripada dua tempat tadi tu. Dua tempat yang bernajis kerana kencing boleh diistijmar, boleh dilap dengan batu. Na'udzubillah, jangan berlaku tempat kita, jangan, ya Allah, kan? Dia tak mustahil. Boleh dubur atau kubur, boleh ganti cuci dengan batu, namanya istijmar. Tak apa. Air jangan buat cibuk. Tidak. Air jangan buat wuduk. Tak. Ini ada air. Air sekadar cukup ya. Dia untuk makan minum. Kerana wuduk boleh diganti dengan tanah. Tapi makan minum tak boleh diganti dengan makan debu, tak boleh ganti dengan makan tisu, tak boleh ganti dengan makan batu. Jadi ini pentingnya kita tahu dalam masalah bersuci. Jangan kita kata ini air ada. Air ini boleh pakai berapa lama? Boleh pakai seminggu. Seminggu tak apa, untuk makan dan minum. Jangan wuduk guna air. Jangan. Tapi kalau nak juga, boleh jugalah. Maka
dikurangkan penggunaan air, tapi keperluan air ini melebihi. Jadi bukan kata mesti minum umur panjang tak. Yang minum banyak umur pendek. Bukan nak kata dia penjamu nyawa, tidak, tapi pada adat dia adalah satu keperluan untuk makan dan air. Sebab itu kalau tak ada air hanya sedikit, keperluan kita tak cukup, maka kita beristinja dengan batu, berwudu dengan debu tanah. Tukarkan. Kenapa yang saya sebutkan tadi. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan duduknya seketika di Ramadan Karim ini, dengan kita rasakan duduk kita wajib dalam majlis ilmu, duduknya kita hari ini mudah-mudahan diganjari oleh Allah Ta'ala macam kita duduk 70 kali di bulan-bulan yang lepas dan akan datang. Dan memang kita tak mampu nak duduk dalam setahun 70 kali rasanya. Tapi dengan rahmat kasih sayang Allah, diberi kita panjang umur lagi sampai ke Ramadan ini. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini amal kita lagi dilipat gandakan. Dan mudah-mudahan kita lagi qarib, lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan amal yang baik, dengan iman dan wahtisaban, Allah Ta'ala sediakan jannah yang istimewa untuk hamba-Nya yang hari ini setekun, sungguh-sungguh dan melakukan ibadah sempurna Ramadan dengan sesempurna-sempurnanya. Mudah-mudahan juga berkat duduk majlis ilmu pada hari ini, dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Dan kita mohon kepada Allah, ya Allah, Kau selamatkan aku di bulan Ramadan. Dan ya Allah, Kau jadikan Ramadan bulan yang selamat bagi aku. Dan ya Allah, Kau terimalah segala amal kebajikan-Mu di bulan Ramadan ini. Aqulu qawli hadza, na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa taslimhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa taslimhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa taslimhu minna mutaqabbala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Naqulu qali hadza wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ji.